Assalamualaikum, salam sayang, salam sejahtera. Anda bersama saya, Datuk Dr. Nazri Khan, pakar saham Malaysia, pengurus wang yang bertauliah. Dan hari ini adalah merupakan hari yang seronok sebab kita akan bincangkan topik yang panas hari ini. Jangan lupa saya nak ucapkan terima kasih kepada 10,000 orang yang telah pun mendaftar dalam kempen menang saham kita hari Sabtu hari itu. Dan saya rasa bangga dengan kebangkitan anak-anak Malaysia dalam pasaran saham. Jadi untuk minggu ini, mari kita bincangkan apakah topik yang menarik yang akan kita bincangkan hari ini. Topik panas hari ini, kita pusing spin wheel kita. Inilah topik kita hari ini. Apakah itu trend dalam pasaran saham? Topik panas kita akan bincangkan selepas ini. Baik, tuan-tuan dan puan, terima kasih anda bersama saya sekali lagi, Datuk Dr. Nazri Khan, pengurus wang yang bertauliah. Dan tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang telah memberikan wang kepada saya untuk saya uruskan di bawah Interpacific Asset Management. Salah satu unit trust saya, Interpac Dana Safi, adalah unit trust nombor 1 di Malaysia dengan return sebanyak 45% 6 bulan pertama mengikut Lipus Investment Management. Dan hari ini kita nak tengok apakah keadaan indeks dunia hari ini. Kita tahu indeks adalah merupakan barometer utama kepada pasaran saham dunia. Kita lihat sekarang hari ini, kita melihat Dow Jones hari ini ditutup atas tinggi sebanyak 27,931 mata. Adakah malam ini kita akan melihat dia akan naik lagi dengan kepanasan yang kita boleh lihat, pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dan macam-macam lagi katalis vaksin yang akan dihasilkan. Dan kita boleh lihat sekarang Nasdaq juga telah pun naik ya, dengan tinggi. Dan kita juga boleh lihat hari ini S&P 500 juga telah tingkat dengan tinggi sekali. Dan itulah tuan-tuan keadaan indeks kita. Dan adakah ini akan berterusan? Inilah benda penting yang kita nak bincangkan hari ini. Minggu lepas kita berbincang tentang keadaan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Di Malaysia panas sekarang tentang pilihan raya Malaysia. Adakah kita akan menyaksikan pilihan raya Malaysia selepas Belanjawan 2021? Panas tuan-tuan dan puan-puan. Ingat, kita adalah trader tuan-tuan. Ini adalah program untuk menghasilkan pelabur-pelabur saham jangka masa singkat. Kita kena ingat. Jadi tuan-tuan, perlu untuk kita tahu apakah catalyst utama. Sebagai seorang trader, kita nak beli jual saham dalam masa beberapa jam ataupun beberapa hari. Penting untuk kita tahu apakah news ataupun berita utama yang boleh menggerakkan pasaran saham. Baik, mari kita lihat apakah berita-berita utama untuk hari ini. Kita melihat, okey, berita yang pertama adalah Russia telah membuat pengumuman vaksin COVID-19 yang diberi nama Sputnik 5 telah pun dikeluarkan dan kita menyaksikan banyak semua saham-saham medical tuan-tuan seperti Pfizer, Merck. Di Malaysia kita ada Top Glove, Hartalega, IHH, KPJ telah meletup gila-gila besar. Berita yang kedua adalah dengar cerita vaksin COVID-19 akan diberi percuma kepada 17 negara termasuklah rakyat Amerika Syarikat. Dan saya pasti ini adalah merupakan katalis utama untuk melonjak saham-saham biotech tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk makluman siapa yang tak tahu, kita ada 100,000 saham di dunia, 70,000 saham pata syariah dan kita boleh beli serendah RM10 yang Didi Engki akan cerita sekejap lagi. Berita yang ketiga, kita tahu Apple dan Tesla telah membuat pengumuman mereka akan buat split, saham split. Ini bermakna kita tahu harga Apple semalam $450, mungkin akan jadi kurang. Magic Show akan jadi $100 saja kemungkinan minggu depan ataupun 2 minggu dari sekarang. Termasuklah juga Tesla. Ini adalah katalis utama tuan-tuan. Ingat, sebagai trader kita kena tahu apakah katalis yang boleh menggerakkan saham. Dan dah tentu saham pilihan kita hari ini adalah
Apple dan Tesla. Baik, berita yang keempat kita nak melihat adalah kita tahu syarikat Brazil membuat pengumuman mereka akan buat pelaburan bernilai 3 bilion valuation yang mana ini akan menyaksikan faedah pergi kepada syarikat kedua terbesar di dunia. Saham pilihan saya hari ini adalah Microsoft, tuan-tuan dan puan. Untuk orang yang tak tahu, Microsoft dah naik tahun ni saja 30%. Tahun ni saja. Baik, berita yang kelima, mesti semua orang suka hari ini. Berita yang kelima adalah Mark Zuckerberg diceritakan akan menyertai kelab senti bilioner sekali dengan Jeff Bezos dan juga Bill Gates. Ini bermakna nilai kekayaan mereka mungkin akan mencecah 1,000 bilion. Kemungkinan tahun depan kita akan mendengar terma baru, trilioner tak lama lagi. Jadi saham pilihan saya hari ini, tuan-tuan, adalah Facebook dan juga Microsoft serta Amazon. Untuk orang yang tak tahu, untuk tahun ini saja kita lihat banyak saham-saham di dunia yang telah melonjak gila-gila. Kita tahu Apple dalam masa 7 bulan telah naik 50%. Kita tahu Amazon dalam 6 bulan telah naik 70% keuntungan. Dan of course saham hebat Nvidia, saham pilihan saya, telah naik 100%, tuan-tuan, hanya dalam masa 7 bulan. Inilah benda yang kita nak tahu untuk hari ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, inilah benda kupasan kita hari ini. Dan sebagai seorang trader, saya nak mengingatkan semua orang, kita kena pastikan kita buat research, pastikan apakah risiko yang kita nak ambil, pastikan kita tahu apakah modal utama yang kita nak sebelum kita nak melabur. Ingat, topik kita hari ini adalah trend yang kita akan cerita sekejap lagi. Penting untuk kita tahu trend dalam pasaran saham dan kita kena keep it simple. InsyaAllah kita akan bercerita sekejap lagi. Dan kepada tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya nak ingatkan, jangan lupa follow Facebook saya, follow Instagram saya, follow Twitter saya. Dan jangan lupa hari ini kita nak bercakap tentang uptrend. Right? Kita akan bercakap sekejap lagi dalam segmen yang seterusnya. Kita jumpa balik selepas ini. Baik, Assalamualaikum, salam sayang kepada semua rakyat Malaysia. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada 10,000 orang yang telah menyertai seminar menang saham bersama di DNK. Saya sebagai pengurus wang bertauliah dengan unit trust saya nombor 1 di Malaysia untuk 7 bulan yang pertama mengikut Lipus Investment Management. Tuan-tuan dan puan, siapa yang nak belajar menjadi pengurus wang yang bertauliah, siapa yang nak belajar macam mana kita nak trade dengan cara yang profitable, cara yang sengkas, dan kita tahu mengambil risiko yang sihat. Jadi tuan-tuan, apa kata tuan-tuan pergi ke website saya www.menangsaham.com. Jadi kepada tuan-tuan dan puan, hari ini kita bincangkan tentang soal trend. Kita tahu apakah itu trend. Sebagai seorang trader, pelabur jangka masa singkat, kita nak beli jual saham hanya dalam masa 1 hari. Kita kena faham tips yang paling penting adalah kita kena keep it simple. Kita kena keep it simple dan kita tahu ramai yang rugi dalam pasaran saham. Bukan mereka tak pandai, mereka pandai. Tapi mereka overcomplicate the matters. Kita kena ingat, pasaran saham, rahsia di DNK nak cakap hari ini adalah pasaran saham sebenarnya bukan ekonomi. Pasaran saham sebenarnya adalah emosi dan psikologi. Disebabkan itu kita kena lihat apakah indikator psikologi. Dan hari ini kita nak bincangkan tentang trend. Kita ada 3 trend tuan-tuan hari ini. Right, kita kena faham trend yang pertama adalah uptrend. Apabila kita nak beli saham, kita nak melihat corak je naik cantik saja. Corak dia mestilah kita lihat boleh nampak higher high, higher low. Kita boleh lihat banyak saham tuan-tuan, 100,000 saham, lebih kurang 70,000 saham patuh syariah dan banyak yang uptrend seperti Nvidia, Apple, Google. Kalau di Malaysia kita ada Top Glove Harta Lega, kita ada Cahaya Mata Sarawak. Ini semua saham-saham hebat yang mana kita boleh lihat coraknya adalah uptrend. Kita tak nak beli saham yang downtrend, tuan-tuan. Saham yang mana corak dia menurun. Ramai orang tak tahu, apabila dia beli saham, dia tidak lihat carta psikologi, sebenarnya saham itu dalam keadaan menurun. Ini adalah saham-saham, minta maaf saya gunakan bahasanya, saham yang agak bangang untuk kita beli. Kita tak nak beli saham-saham yang downtrend. Kita tak nak beli juga saham yang sedang mendatar. Itu dipanggil saham sideways trend. Itu juga saham yang agak bodoh dan bangang untuk kita beli. Kita nak beli saham yang cerdik dan bijak, iaitu uptrend. Inilah rahsia pertama tuan-tuan kena ingat. Dan pastikan sebagai trader kita kena keep it simple.
Kita tak nak pakai banyak indikator yang banyak sebab kita tahu kita nak beli jual saham hanya dalam masa sehari. Kemungkinan kita nak beli hanya dalam masa 1 jam ataupun 2 jam. Baik, tuan-tuan. Ini adalah Catalyst minggu ni yang kita nak bercerita hari ini. Benda-benda panas, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita tahu satu dunia telah digegarkan. Kita tahu pelabur saham paling berjaya, paling terbesar di Malaysia, Warren Buffett, hari ini membeli saham-saham emas besar-besaran. Adakah ini bermakna saham emas akan terus naik? Kita tahu harga emas sekarang $2,000. Adakah kemungkinan dia akan naik sehingga $10,000? Kalau kita pergi Pohkong dan juga banyak lagi syarikat emas di Malaysia, adakah saham mereka akan terus naik ataupun tidak? Inilah benda yang kita nak bincangkan, tuan-tuan. Inilah catalyst yang kita lihat baru-baru ini. Kita tahu Warren Buffett telah membuat bidaan besar kepada pasaran emas, membeli banyak saham-saham barik gold dalam portfolio dia untuk suku yang kedua. Baik, catalyst yang kedua adalah kita tahu negara Islam terbesar iaitu Saudi Wealth Fund telah pun membuat investment sebanyak 40 bilion di dalam bank pusat. Adakah ini bermakna pasaran saham akan disokong dan pasaran saham akan terus didagangkan? Dan lihat tanda-tandanya banyak saham-saham yang hubung kait dengan Saudi, ExxonMobil umpamanya, Walmart umpamanya, saham-saham minyak telah pun diniagakan pada harga yang lebih tinggi. Kemungkinan minggu depan kita nak beli lebih banyak saham-saham emas dan juga saham-saham minyak. Right, kita juga tahu, tuan-tuan, catalyst seterusnya adalah Tesla. Right, kita tahu penilaian Tesla telah di-upgrade oleh bank-bank besar di dunia iaitu Morgan Stanley. Dan ini mungkin adalah tanda menunjukkan harga Tesla akan terus naik. Itulah saham pilihan saya beberapa minggu lepas. Kemungkinan adakah saham Tesla boleh mencecah $2,000? Kita akan lihat dalam masa beberapa minggu. Baik, tuan-tuan dan puan, kita kena faham apabila kita membeli saham, kita kena keep it simple. Itu penting. Inilah tips yang kita nak cerita hari ini. Trader adalah businessman. Trader, apabila kita membeli melabur saham dalam jangka masa singkat, kita kena faham kita adalah businessman. Sebagai businessman, ada masa kita rugi, ada masa kita untung. Sebelum kita nak tekan butang buy, kita nak tahu di manakah harga entry kita, di manakah harga exit kita. Sebagai trader, sebelum kita nak beli, kita kena buat perancangan di mana harga kita masuk. Apple dah saham bagus, itu tak bermakna kita akan beli sekarang. Umpamanya, kita lihat sekarang, MyEG adalah saham yang bagus. Itu tidak bermakna kita nak beli sekarang. Kita akan tunggu waktu yang terbaik sebelum kita nak beli. Dan sebelum kita nak beli, kita kena tanya di manakah sasaran kita, harga sasaran, dan di manakah harga stop loss kita. Kerana kita tahu sebagai seorang trader, daripada 10 saham yang kita beli, 2 rugi, 8 betul. Daripada 8 yang betul, 4 rugi. 4 untung suam-suam dan 4 lagi adalah untung luar biasa. Jadi sebagai seorang trader, kita kena ada trading plan. Baik, dan kita tahu sebagai seorang trader, sesiapa saja boleh menjadi trader walaupun umur kita 13 tahun ke atas. Kita ada banyak saham-saham yang kita boleh beli. 70,000 saham patuh syariah. Pasaran saham dibuka 24 jam termasuk hari Sabtu, Ahad, dan kita boleh pilih apakah waktu yang kita nak bekerja, menggunakan handphone sebiji, menggunakan modal beberapa ratus ringgit, dan kitalah bos dalam dunia pelaburan saham global. Baik, tuan-tuan dan puan, jangan lupa sekali lagi daftar sekarang menangsaham.com kepada mereka-mereka yang nak belajar kelas percuma bersama Dato' Dr. Nazri Khan. Kita jumpa balik selepas ini. Ingat tagline kita, tak handsome tak apa, janji kaya. Baik, tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana masih setia bersama program Menang Saham bersama DDNK. Satu-satunya program paling berani macam mana kita nak jadi trader pelabur jangka masa singkat, beli jual saham dalam masa beberapa jam. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang telah mendaftar dalam seminar percuma bersama DDNK, www.menangsaham.com. Kita bukan sebiji phone dan duit beratus-ratus ringgit. Kita ada 70,000 saham patuh syariah seluruh dunia. Pasaran saham tidak ditutup 24 jam dan kita boleh pilih waktu untuk kita kerja tanpa bos di mana-mana. Baik, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang telah menghantar banyak soalan-soalan panas kepada saya. Banyak juga soalan-soalan yang viral yang kita nak baca hari ini. Ingat tuan-tuan, kadang-kadang banyak tips yang kita bagi tapi kita tak gunakan tips tu. You look, you see, you don't buy, you bye-bye. Baik, inilah soalan pertama. Saya nak ucapkan terima kasih kepada soalan pelayar pertama, Nur Azrin Muhammad Hanafiah.
Assalamualaikum Datuk, saya nak tanya, apakah pemikiran yang kita perlu persiapkan diri kita sebelum kita menjadi seorang trader? Bagus Azrin bertanya soalan ni. Basically dia bertanya, apakah mindset yang kita perlukan? Mindset yang pertama kita kena faham adalah sebelum kita nak jadi trader, kita kena pastikan kita adalah seorang businessman. Sebelum kita nak melabur jangka masa singkat, kita kena bersedia dengan kerugian. Daripada 10 kali kita trade, mungkin 2 atau 3 kita rugi. Kita kena pastikan mindset kita, rugi kita mesti kecil. Untung kita kena besar. Apabila kita nak trade, segala benda mesti ada rule. Rules bila kita nak beli, bila kita nak jual. Rugi itu yang paling penting untuk kita handle. Sebab sebagai seorang trader, perangkap paling besar adalah rugi. Mula-mula rugi kecil, lepas tu jadi besar. Jadi kita kena faham, rules dan business mindset itu penting untuk jadi seorang trader. Terima kasih Azrin. Soalan yang kedua, ini panas pada semua orang kat rumah. Namanya means akhlakan soalannya. Apakah akan terjadi sekiranya rugi lebih daripada apa yang dibeli? Loss 100%. Modal akan hilang ataupun biar saja tunggu sehingga harga saham naik kembali. Baik, terima kasih Means. Ini adalah contoh orang yang beli saham dia tak tahu di manakah harga stop loss. Kita sebagai trader, kita kena faham. Apabila kita beli saham, kita ada satu harga yang mana dia jatuh sikit, kita tahu kita salah. Kita cepat-cepat jual. Jadi Means, kalau Means rugi 100%, maksudnya Means tidak ikut rule sebagai seorang trader. Sebab trader kita kena tahu bila kita rugi kita kena kecil. Umpamanya kita beli syarikat Apple $400, mungkin kita akan keluar kalau dia jatuh $10. Jatuh $10, kita tahu kita salah. Cepat-cepat kita jual. Jadi tak mungkin kita boleh rugi 100%. Jadi baik, terima kasih kepada soalan Means. Kita pergi soalan yang ketiga. Muhammad Nazri Muhammad Najib. Terima kasih Nazri. Nama sama ni. Assalamualaikum Datuk. Ada yang mengatakan saham ni dipengaruhi oleh sentimen dan psikologi manusia. Ada yang mengatakan saham ni dipengaruhi oleh ekonomi. Boleh Datuk keterangkan dengan lebih lanjut? Baik, terima kasih Nazri. Saya nak bercerita kat sini, saham sebenarnya bukan ekonomi. Saham sebenarnya adalah manifestasi terhadap emosi. Sebagai seorang pengurus wang, saya nak cerita kat sini, kebanyakan daripada keuntungan kita datang daripada emosi. Maksudnya greed, fear, right? Kita nak beli saham, bila kita lihat momentum. Kadang-kadang ekonomi jatuh, tetapi kita lihat emosi manusia itu sangat tinggi. Ketamakan itu sangat tinggi. Kita lihat sekarang, ekonomi dalam keadaan agak suram, tetapi bursa Malaysia telah naik lebih daripada 35%. Pasaran saham Amerika telah naik lebih daripada 40%. Sedangkan pasaran ekonomi semuanya jatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, tuan-tuan, itulah soalan-soalan yang panas daripada rakan-rakan yang bertanya tadi. Terima kasih. Dan sekarang saya nak tunjuk tuan-tuan segmen yang ditunggu-tunggu. Apakah saham pilihan saya untuk minggu depan? Ini adalah saham-saham pilihan. Saya nak mencakap tuan-tuan mungkin buat sedikit kajian, sedikit research, dan kita kena faham risiko sebagai seorang trader masih ada, dan kita kena pastikan apabila kita beli, kita mengikut semua rules-rules yang diceritakan. Baik tuan-tuan, ini saham pilihan pertama saya. Tak lain dan tak bukan tuan-tuan, kita lihat Guan Chong Berhad, saham consumer. Tuan-tuan boleh tengok Guan Chong Berhad, dan kita boleh saksikan saham Guan Chong sekarang ni, bahasa tradernya, dia sedang membuat consolidation yang diberi bentuk sebagai segitiga, triangle consolidation. Terdapat tanda-tanda dia akan breakout lebih daripada RM3.50. RM3.50 adalah harga checkpoint kita yang dipanggil breakout point. Ini bermakna jangkaan saya Guan Chong boleh naik lagi dengan momentum yang tinggi. Kita lihat uptrend sekarang. Kita boleh lihat sekarang uptrend, dan kemungkinan Guan Chong boleh naik terus RM3.50 terus naik kepada RM4. Itu jangkaan saya. Saham kedua pilihan saya adalah VS Industri Berhad. Tuan-tuan boleh lihat saham VS Industri. Saham-saham hebat ini ada kena dengan teknologi, sektor teknologi dan juga exporters. Kita lihat saham VS Industri sedang membuat satu pattern yang mana trader panggil sebagai flag ataupun bendera. Dan kita lihat volume mencanak. Apabila kita nak melabur saham, kita kena lihat volume. Sebab volume ini reflect kepada kita berapa ramaikah jerung yang dah masuk. Jerung adalah benda topik yang kita telah cerita minggu lepas. Kita nak lihat lagi banyak jerung, lagi bagus. Itulah saham pilihan saya tuan-tuan. Guan Chong Berhad dan VS Industri Berhad. Pandai-pandai buat kajian sebelum kita nak membeli. Baik tuan-tuan dan puan, sebelum kita berakhir, kita nak bercerita sikit tuan-tuan. Sebagai seorang trader, pastikan kita ada rules, pastikan kita ada trading plan. Dan kita kena pastikan kita kena ada sedikit modal, dan kita kena sabar sebagai seorang trader, kerana trader adalah businessman. Kepada semua penonton-penonton, terima kasih kita ucapkan. Jangan lupa kalau nak belajar
seminar saham percuma santai bersama di DNK. Boleh layari website kita www.menangsaham.com. Jangan lupa follow Facebook Menang Saham kita di DNK, follow Twitter saya, follow IG, right? Dan bawa anak-anak tuan-tuan untuk belajar, sebab trader adalah merupakan enjin kepada ekonomi negara, ekonomi dunia. Baik, kita akan jumpa pada minggu depan. Terima kasih semua. Ingat tagline kita, tak handsome tak apa, janji kaya. Super